Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan bincangkan bagaimana suatu qadhiyah itu dikira benar ataupun dusta. Seperti mana kita tahu bahawa suatu qadhiyah itu dikira dan dinilai dari sudut zatiyahnya ataupun ayat yang dinyatakan di dalam suatu qadhiyah. Maka bagaimana suatu qadhiyah itu dikira benar atau dusta, itu yang akan kita fokuskan pada hari ini. Pertama sekali kita perlu mengetahui ta'rif al-qadhiyah, yang mana ta'rif qadhiyah mengatakan qaul yahtami sidq wal kadhib li dzatih. Mestilah suatu qadhiyah itu boleh dikira benar dan dusta. Maksudnya qadhiyah ini dibawa memiliki kebenaran dan dusta. Benar dan salah pada zat qadhiyah yang dibawa dalam percakapan. Mestilah suatu qadhiyah itu apabila kita bercakap, maka kita tak menyandarkan kepada perkara-perkara lain. Seperti kita mengatakan Muhammad syairun, maka Muhammad adalah seorang penyair. Begitu juga apabila kita mengatakan in kanat syams tali'ah kan nahar mawjud. Perkaitan itu yang dipanggil sebagai lidzati. Berikut adalah contoh-contoh bagi aqsamul qadhiyah. Dalam aqsamul qadhiyah, seperti mana yang kita telah pelajari, dalam aqsamul qadhiyah terpecah kepada 4, iaitu mula-mula qadhiyah terpecah kepada 2, iaitu qadhiyah hamliyah dan juga qadhiyah syartiyah. Daripada kedua-duanya terpecah lagi menjadi 4, iaitu kulliyah, juz'iyah, syakhsiyah ataupun makhsusah, dan juga yang terakhir keempat iaitu muhmalah. Jika dilihat di sini, bagi qadhiyah kulliyah mujabah, iaitu kull insan haiwan, manakah semua manusia ialah haiwan. Ini dipanggil qadhiyah yang benar. Begitu juga kulliyah salibah, la syai' minal haiwan bihajar, adalah qadhiyah yang benar. Bagi qadhiyah juz'iyah mujabah, ba'dul insan mukhtari', juz'iyah salibah pula, ba'dul haiwan laysa bisahil. Kedua-dua qadhiyah kulliyah dan juz'iyah dikenali berdasarkan kepada sur yang ada di bahagian depan setiap qadhiyah. Bila kita kata kulliyah, maka ada sur kulliyah mewakili dan ataupun menggambarkan qadhiyah tersebut adalah qadhiyah kulliyah. Manakala bagi qadhiyah juz'iyah, kita boleh mengenali berdasarkan adanya sur bagi juz'iyah, iaitu ba'dul insan mukhtari'. Manakala bagi qadhiyah salibah, kita mengenali dengan sur juga ba'du laysa. Laysa adalah menunjukkan salibah, manakala ba'du menunjukkan kepada juz'iyah. Bagi qadhiyah syakhsiyah pula, Muhammad syairun, apabila mana-mana mawdu'nya adalah syakhsan muayyan, maka dia dipanggil sebagai syakhsiyah, qadhiyah syakhsiyah. Manakala di dalam qadhiyah syartiyah namanya adalah qadhiyah makhsusah, dan yang mana difokuskan kepada zamaniyah. Di dalam qadhiyah tersebut memiliki zaman, maka namanya adalah makhsusah. Di dalam qadhiyah syakhsiyah pula juga memiliki salibah, yang mana kita tambah hanyalah pada perkataan laisa sahaja. Kita mengenali syakhsiyah salibah berdasarkan adanya laisa, kerana kedua-dua syakhsiyah dan juga muhmalah tidak menerima sebarang sur pada qadhiyah tersebut. Bagi muhmalah mujabah, al-insan haiwan, dan manakala salibah haiwan laysa bihajar. Sedangkan Ustaz katakan tadi bahawa kita mengenali kedua-dua qadhiyah ini, muhmalah dan juga syakhsiyah, berdasarkan umum ayat tersebut. Dalam kehidupan harian kita,
Mantik adalah kita gunakan supaya kita mengelakkan daripada dalam percakapan kita tersilap membuat fokus ataupun fokus dalam percakapan kita tersilap. Yang mana contoh yang dibawa di sini adalah ketiga-tiga pelajar ini bercakap mengenai mantik. Maka mereka bersepakat maudhu' ataupun dalam percakapan mereka adalah mantik. Tetapi apabila masuk yang keempat, dia mengatakan bahawa bahasa Melayu mudah, jadi fokus dia ataupun maudhu' dia telah berubah. Inilah yang dijaga di dalam ilmu mantik supaya tidak tersalah tajuk ataupun fokus yang dibincangkan. Baik. Terus bagaimana suatu qadhiyah dikira benar dan dusta adalah berbeza daripada jika kita ingin mengira betul atau salah suatu qadhiyah. Kerana betul atau salah itu dari sudut sur dan semua itu. Tetapi benar dan dusta suatu qadhiyah yang dibincangkan dalam dua bab yang terakhir, iaitu bab tanaqud dan juga bab akas, yang mana dia adalah fokus kita pada hari ini. Dalam bab tanaqud, mestilah suatu qadhiyah yang benar menghasilkan qadhiyah yang dusta. Mesti satu benar, satu qadhiyah yang benar, dan satu lagi qadhiyah yang dipanggil dusta. Apa yang dipanggil qadhiyah yang benar dan dusta ini? Kita lihat beberapa contoh di sini. Juz'iyah mujabah, mengikut kaedah yang kita belajar, juz'iyah mujabah tanaqudnya adalah kulliyah salibah. Maka ba'dul haiwan linsan adalah juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah tanaqudnya adalah la syai' minal haiwan binsan. Setengah haiwan manusia adalah setengah haiwan manusia adalah benar. Qadhiyah ini adalah dikira sebagai benar. Manakala qadhiyah yang kedua, la syai' minal haiwan bi insan, tidak ada sesuatu pun daripada haiwan ialah manusia, adalah satu qadhiyah yang dusta. Kerana kita maklum bahawa semua manusia adalah haiwan. Sedangkan di sini penafiannya kepada semua haiwan adalah manusia. Sebabnya dalam haiwan masih ada farsun, masih ada banyak benda lagi di dalam haiwan. Maka bahkan penafian qadhiyah ini adalah menafikan keseluruhan manusia, keseluruhan haiwan adalah manusia. Manakala qadhiyah yang kedua yang Ustaz bawakan sini adalah juz'iyah salibah. Juz'iyah salibah tanaqudnya adalah kulliyah mujabah. Contoh yang dibawa, ba'dul haiwan laisa binsan, setengah haiwan bukan manusia, setengah haiwan bukan manusia. Maka tanaqudnya adalah kull haiwan insan, semua haiwan manusia. Maka qadhiyah ini juga adalah salah, kerana semua haiwan adalah manusia. Salah kerana masih ada di dalam haiwan itu binatang-binatang lain ataupun yang dipanggil jinsun akhar dalam haiwan. Kita tengok lagi contoh yang seterusnya, iaitu juz'iyah salibah. Tanaqudnya adalah kulliyah mujabah. Ba'dul fakihah laisa biburqal, setengah buah bukan burtukal, limau. Maka kita betul, qadhiyah ini dikira betul kerana ya setengah buah bukan burtukal, maksudnya ya masih ada binatang buah-buah lain. Begitu juga tanaqudnya adalah kull fakihah burtukal, semua buah ialah limau. Maka salah kerana qadhiyah ini dikira salah kerana tidak semua buah adalah limau. Begitu juga muhmalah salibah, tanaqudnya adalah muhmalah mujabah. Maka qadhiyah yang dibawa sini fakihah laisa bi burtukal adalah qadhiyah yang benar, manakala tanaqudnya adalah fakihah burtukal. Fakihah burtukal adalah qadhiyah yang dikira salah kerana fakihah bukan burtukal. Kalau kita kata burtukal fakihah itu benar. Baik, itu adalah dalam bab tanaqud. Yang perlu kita tahu bahawa satu qadhiyah yang benar, manakala qadhiyah yang kedua mesti adalah
qadiyah yang dusta. Manakala dalam bab akas mustawi, qadiyah yang terhasil mestilah qadiyah yang benar dengan benar. Bagi melihat ataupun dengar penjelasan mengenai bab akas mustawa ini, perlu merujuk kepada video yang sebelum ini mengenai akas mustawi. Manakala di sini Ustaz cuba bawakan kenapa dua qadiyah, iaitu qadiyah juz'iyah salibah dan juga muhmalah salibah tidak boleh diakaskan. Ini adalah fokus kita pada hari ini, iaitu mengapa kita mengatakan dua-dua qadiyah ini tidak boleh. Pertama sekali, ijtama'a fiha khissatan, kerana kedua-dua qadiyah ini terhimpun padanya dua kelemahan, iaitu pertama, kelemahan juz'iyah. Bagi ayat qadiyah juz'iyah, dia adalah qadiyah yang lemah. Kenapa? Apabila kita mengatakan setengah manusia, maka di dalam kepala kita akan tergambar setengah saja, tidak kuat, seperti mana kuatnya perkataan kulli, semua. Begitu juga perkataan salibah adalah khissah yang kedua. Kerana apabila kita meletakkan tidak, maka ayat qadiyah tersebut adalah qadiyah yang dipanggil lemah. Baik, kita tengok pada qadiyah juz'iyah mujabah, dan manakala akas dia adalah juz'iyah mujabah. Ba'dul haiwan insan, setengah manusia haiwan manusia. Manakala akasnya adalah setengah manusia haiwan, setengah haiwan manusia, ya betul, setengah manusia haiwan adalah betul. Baik, kedua-dua qadiyah ini dikira benar dan boleh diakaskan dalam bab akas. Tetapi juz'iyah salibah tidak boleh, kerana bila kita lihat di sini, ba'dul haiwan laisa bi insan, setengah haiwan bukan manusia, setengah haiwan bukan manusia. Qadiyah ini adalah qadiyah yang benar, kerana yang kita bercakap adalah setengah haiwan bukan manusia. Baik, tapi qadiyah ini pun adalah qadiyah yang lemah. Dia kata, kenapa? Bila mana kita kata setengah haiwan bukan manusia, maka ayat ini adalah ayat yang lemah. Dari sudut pertama, dari sudut kamnya, iaitu setengah haiwan. Manakala dari sudut kaif, lemahnya pada laisa, iaitu bukan manusia. Bila kita membuat akas, maka qadiyah yang terhasil adalah ba'dul insan laisa bihaiwan, setengah manusia bukan haiwan. Maka kita telah menafikan setengah manusia daripada bukan haiwan. Maka bila kita kata setengah manusia bukan haiwan, jadi tak sepatutnya berlaku. Qadiyah ini dipanggil qadiyah yang salah ataupun qadiyah yang dusta, kerana tidak mungkin manusia itu bukan haiwan, sedangkan semua manusia adalah haiwan. Jika diperhatikan sini, juz'iyah mujabah menggunakan qadiyah ba'dul haiwan insan, dan juga di sebelah salibah ba'dul haiwan laisa bi insan. Hanyalah perkataan laisa saja. Ya, baik, sebelum ini ada satu video yang menyatakan bagaimana kita ingin memahami suatu qadiyah dalam mantik, yang mana qadiyah yang kita sebut sekarang adalah yang berada di depan kita, iaitu percakapan kita mengenai setengah haiwan. Bila setengah haiwan yang kita bercakap itu adalah insan, setengah haiwan insan, maka benarlah qadiyah ini. Tetapi di sini yang dikira salah, kerana setengah manusia yang kita sedang ceritakan sekarang, apa yang kita cerita sekarang adalah setengah haiwan, yang bahagian atas setengah haiwan bukan manusia. Ya, benar, kerana setengah haiwan bukan manusia. Jadi mungkin cerita kita mengenai farsun, kuda, mungkin. Tapi jika qadiyah tersebut ditukarkan ataupun diakaskan, maka jadilah ba'dul insan laisa bihaiwan, setengah manusia yang kita sedang ceritakan sekarang bukan haiwan. Ini qadiyah ini yang menjadikan qadiyah ini adalah kizib, menipu. Kenapa? Kerana mana mungkin terjadi manusia bukan haiwan, sedangkan manusia memang haiwan.
Nampak? Yang kita cerita sekarang, manusia bukan haiwan. Maka inilah menjadikan qadhiyah ini silap berbanding dengan qadhiyah ini sebelah, ba'dul insan haiwan. Setengah manusia yang kita cerita ini haiwan. Maka benarlah dia. Kita tengok pada contoh yang kedua, juz'iyah salibah. Akasnya adalah juz'iyah salibah. Ba'dul fakiha laisa biburtuqal. Setengah buah bukan limau. Ya, qadhiyah ini adalah benar kerana setengah buah bukan limau. Maksudnya setengah lagi limau mungkin. Baik, tapi apabila kita akaskan dia menjadi ba'dul burtuqal laisa bifakiha. Ba'dul burtuqal laisa bifakiha. Setengah buah limau bukan buah. Jadi qadhiyah ini dah jelas nampak kesalahannya, kerana semua buah limau adalah buah. Baik, kita tengok pada muhmalah salibah. Muhmalah salibah yang mana seperti mana yang kita tahu, dia telah menggunakan quwwah juz'iyah. Maka dia berkongsi. Bila berkongsi quwwah, maka kedua-duanya tidak boleh diakas di dalam babul aks mustawi. Contoh yang di bawah sini adalah fakihah laisa biburtuqal. Buah bukan burtuqal, limau. Maka betul qadhiyah ini benar. Tapi apabila diakaskan menjadi ba'dul burtuqal, setengah limau bukan buah, maka silaplah kita, kerana semua buah limau adalah buah. Jadi kan ingat sekali lagi, ingatkan semua kul burtuqal fakihah adalah betul, baru betul. Sebab apa? Semua buah limau, bila kita bayangkan dalam kepala kita, cerita kita yang menjadi salah kerana setengah limau, ya, kita nampak dah limau, setengah limau yang ceritakan kita cerita ni bukan buah air. Itu yang jadi peningnya, dustanya, kerana sepatutnya limau tu buah. Begitulah yang menjadikan qadhiyah ini adalah salah. Ataupun contoh lain, boleh kita tengok contoh lain di sini, yang contoh mudah yang cuba saya bawakan, iaitu kulliyah semua manusia bukan haiwan. Ini dah terjemah bahasa Melayu dah ni. Semua manusia bukan haiwan. Qadhiyah ini adalah qadhiyah yang dusta, kerana semua manusia adalah haiwan. Begitu juga juz'iyah, sebahagian manusia bukan haiwan. Sebahagian manusia bukan haiwan. Baik, juz'iyah, pada qadhiyah juz'iyah, sebahagian manusia bukan haiwan adalah qadhiyah yang salah, kerana di dalam kepala kita tergambar sebahagian manusia tapi dia bukan haiwan, sedangkan sepatutnya sebahagian manusia adalah haiwan. Begitu juga Ahmad bukan lelaki. Bila kata Ahmad bukan lelaki, sedangkan Ahmad sepatutnya seorang lelaki, maka inilah qadhiyah yang dusta. Begitu juga muhmalah, manusia bukan jisim. Manusia bukan jisim. Ini adalah qadhiyah yang dusta, kerana sepatutnya manusia adalah jisim. Baik, dalam menilai dan memastikan suatu qadhiyah itu benar ataupun dusta, kita perlu membaca qadhiyah dengan berhati-hati dan memastikan ajza'ul qadhiyah dikenali terlebih dahulu sebelum membuat sebarang penilaian. Sama ada kita nak menilai dari sudut qadhiyah hamliyah, kita perlu mengetahui ajza'ul qadhiyah hamliyah, iaitu mawdhu' mahmul. Manakala di dalam qadhiyah syartiyah, kita perlu tahu mengenai ajza'ul qadhiyah syartiyah, iaitu muqaddam wa tali. Selepas itu kita perlu terjemah secara perlahan-lahan supaya kita dapat mengenal pasti apakah kehendak qadhiyah. Dan kita perlu mengutamakan mawdhu' ataupun muqaddam supaya dia menjadi fokus di dalam setiap qadhiyah yang akan kita bincangkan itu. Sekadar itu saja untuk perbincangan kita pada kali ini. Semoga menjadi manfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.